Pasti share. Semua kena share. Tak apa. Itu lagi tak? Lepas tu Kak Ada pun bawa macam ibu tujuan ibu angkat anak Alfa satu, anak Alfa satu, anak Alfa kita dan nak
Tadi lagi sesaat surat.
Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, subhanallah, alhamdulillah, sahabat-sahabat yang dimati Allah sekalian. Pagi yang barakah Allah temukan kita. Allah masih lagi memanjangkan usia. Allah masih lagi memberikan kita hari-hari untuk kita tempuh, hari-hari untuk kita perbaiki, hari-hari untuk kita bertaubat, kita menjadi lebih baik insya-Allah. Alhamdulillah. Subhanallah, apa khabar semua sahabat-sahabat sekalian? Apa khabar? Puan Hafiza, Puan Diha, Puan Emalisa, Puan Carmila, NR Ainsfia, Manda, MR Jaku, Chome Mahmud, Cahaya Huda, NRN Jamalia Rahman, Baba Hakim, Asmah Jasni. Subhanallah. Lagi ada yang buat macam tu kan, macam love gitu kan. Masya Allah. Alfisha Syed Ismail, subhanallah, tell me more. Okay, Ainun, Azizah Mat Isa. Pagi ni kita akan bincangkan tentang soal jawab masalah rumah tangga. Sebenarnya dah lama saya berhajat nak buat slot soal jawab masalah rumah tangga. Sebab ramai sebenarnya pihak yang tanya soalan masalah rumah tangga. Dan insya-Allah bermula daripada slot ini, saya soalan rumah tangga, isu-isu masalah rumah tangga masuk ke dalam PM page Ustazah Asma Harun ribu-ribu. Mungkin dah belah ribu ataupun mungkin dah puluh ribu. Wallahualam. Terlalu banyak tuan-tuan puan-puan sekalian. Aduan pertanyaan tentang masalah rumah tangga. Jadi doakan hajat kami akan konsisten pick up soalan-soalan tersebut dan jawab. Jadi kalau boleh kita nak setiap hari ada satu soalan, satu jawapan berkenaan dengan masalah rumah tangga. Jadi tajuk kita ialah soal jawab masalah rumah tangga. Jadi siapa yang belum berkahwin, belum rumah tangga, jangan left group pula kan tiba-tiba tajuk tak berkaitan ni. Sebab insya-Allah kalian juga akan menghadapi situasi berumah tangga. Dan tak boleh lari bila sebut rumah dan tangga, rumah tangga, keluarga, mesti ada ujian, mesti ada cabaran. Masya-Allah, Allahu akbar. Tidak ada rumah tangga yang tidak ada ujian. Tak berumah tangga pun ujian. Kesimpulannya hidup kita sentiasa diuji. Tak kahwin pun diuji, kahwin pun diuji, ada anak pun diuji, tak ada anak pun diuji. Bukan kata seronoknya orang ada anak, orang yang tak ada anak pula subhanallah tak habis-habis diuji dengan anak, disakiti dengan anak dan sebagainya. Jadi kita dalam apa jua keadaan kita sentiasa diuji. Subhanallah, apa khabar semua? Waalaikumsalam. Ramai bagi salam. Alhamdulillah, masya-Allah. Sedih lagu, betul, lagu Aiman. Sangat, lagu tu sangat sedih, masya-Allah. Tapi lagu tu lagu antara yang paling lama sebenarnya dalam industri nasyid Malaysia. Mungkin ada orang tak pernah dengar lagu Aiman tadi tu kan? Lagu Aiman kan? Subhanallah. Boleh cari lagu O Ibu kan, memang sedih. Masya-Allah. Kenapa muka saya nampak pelik Okey, betulkan sikit. Okey, sahabat-sahabat sekalian, tudung ni longgar ni. Kan? Tak apalah longgar pun. Yang penting jelas ya. Dia punya atas ni silat gosok ni jadi kembang ni. Macam mana, apa pendapat tuan-tuan puan-puan? Okey kan? Boleh teruskan ya. Tudung sengit. Tudung tak betul ni. Yang penting jangan Ustazah sengit masya-Allah. Ustazah rindu Siti Zubaidah. Saya pun rindu. Selalu jumpa dulu Siti Zubaidah, Suhana, Wani Mednor, Rashidah Hassan, Siti Aini. Cute dah tu Siti Nur Kasih. Terima kasih. Molek je. Terima kasih Cik Wan Kembang, Roslin Ruslan. Lagu tu saya masuk nasyid juri pun nangis. Oh, Puan Roslin jadi juri lepas tu nangis menang tak kumpulan tu bila nasyid lagu tu? Okey, Shanika, Cik Mat, Siti Zahra, Nur Azina. Okey, tuan-tuan puan-puan sekalian, sekarang kita akan menjawab, kita akan masuk ke slot soal jawab masalah rumah tangga. Jadi tuan-tuan puan boleh tinggalkan soalan. InsyaAllah kita akan jawab dengan terbaik, dengan sebaiknya. Masya-Allah. Okey, dan saya sebelum tu saya telah pun memilih ada satu soalan.
Satu soalan daripada yang masuk kepada PM inbox page Ustazah Asma. Okey. Jadi tolong share perkongsian kita pada pagi ini agar lebih ramai yang hadir. Sekarang ada lebih kurang 1.2k campur dengan Instagram lebih kurang dalam 2k. Share lebih ramai yang hadir, lebih ramai yang dapat manfaat. InsyaAllah kita akan cuba jawab soalan-soalan tuan-tuan puan-puan sekalian. Okey. Soal jawab masalah rumah tangga itu tajuk kita, masya-Allah. Dan saya akan menjawab satu soalan yang pertama. Soalan ni kita dah pilih awal-awal daripada PM FB Ustazah Asma dan page Ustazah Asma. Okey, soalannya ialah, saya bernikah hampir 20 tahun namun tidak dikurniakan zuriat. Soalan saya, boleh tak saya ambil anak angkat? Ada yang kata tak boleh sebab aurat dan ada kata boleh dengan syarat kena beri susu. Boleh Ustazah beri pencerahan? Terima kasih. Subhanallah. Ini soalan yang pertama yang ditanyakan. Bukan soalan pertama. Ini soalan yang keberapa ribu tak tahulah. Tapi inilah antara soalan yang kita pick up dan jawapan yang kita sediakan. Kita boleh tengok di sini ya. Okey, soal jawab masalah rumah tangga. Okey, boleh nampak ya. Apa-apa soalan berkaitan dengan rumah tangga ataupun anak-anak boleh tanya. Berkenaan dengan suami, masalah apa pun lah dengan mertua. Kenapa saya buka slot ni? Dan kenapa Ustazah Asma ada authority nak handle pasal masalah rumah tangga ni? Kan? Siapa Ustazah Asma? Apa background dia? Memang saya bukanlah orang yang layak dan saya bukan orang yang alim, bukanlah orang yang berpengetahuan tinggi pun dalam bab isu rumah tangga. Namun adalah sedikit pengalaman ketika saya bekerja dulu. Sebelum saya jadi freelance seperti sekarang, penceramah bebas dan tak bebas juga. Masih dalam kawalan syariah kan, mesti kena jaga. Maksudnya tak terikat dengan mana-mana institusi ataupun agensi lah. Sebelum ini saya bekerja di JAKIM. Saya pegawai JAKIM, penolong pengarah dan pegawai hal ehwal Islam JAKIM. Setelah saya menjadi pegawai JAKIM, saya dihantar bertugas di Jabatan Agama Islam Negeri Sembilan. Jawatan pertama saya adalah penolong pengarah bahagian halal. Penolong pengarah bahagian undang-undang keluarga Islam. Jadi ketika itu saya menjadi ketua unit runding cara. Masuk je terus jadi ketua unit runding cara. Tugas dia lebih kurang macam kaunselor, kadang-kadang lebih berat ataupun lebih kurang lah. Kaunselor ada part dia, runding cara pun ada part dia. Tapi tugas matlamat sama. Orang datang mengadu masalah, kita bantu untuk selesaikan. Mesti kes kena close, sama ada ke mahkamah ataupun settle, bahagia, baik semula, tak jadi bercerai. Subhanallah. Jadi dalam tempoh lebih kurang 4 tahun sebagai ketua unit runding cara, kes-kes hardcore banyak saya handle. Sebab bila maksud pegawai-pegawai nampak kes VIP, kes hardcore apa semua, dia akan pergi pada ketua unit lah. Kemudian ketua unit juga monitor semua pegawai-pegawai runding cara dari DHQ dan juga di seluruh daerah. Kalau Negeri Sembilan ada lebih kurang dalam 7 daerah. Jadi sebab tak besar mana Negeri Sembilan, tapi kes tetap banyak. Sebab banyak kes yang turun daripada Selangor juga turun ke Negeri Sembilan bila mereka nak merahsiakan. Kalau dia daftarkan di tempat dia, nanti susah nak jaga jumpa orang yang kenal dan sebagainya. Banyak juga kes-kes daripada Lembah Kelang, daripada KL, pada Selangor turun ke Negeri Sembilan. Jadi saya berada di HQ, kes sangat banyak. Kalau satu hari tu dalam 5-6 kes tu normal. Maksudnya 5-6 kes, bila sampai kes paling awal 2 minggu kita dapat jumpa. Contoh daftar hari ni paling awal 2 minggu, kadang sebulan. Nak tunggu rotation tu, nak tunggu list. Sebab ramai sangat yang mengadu. Itu pun kita cepatkan. Dah banyak pegawai, 4-5 orang pegawai. Satu pegawai sehari pun ambil appointment sampai 4-5. Kolaps tuan-puan sekalian. Bayangkan kalau tuan-tuan puan-puan dengar masalah rumah tangga, kalau seorang datang sehari datang seorang pun dah penat sebenarnya. 2 jam, 3 jam kita dengar ni, sebab kita absorb dia punya energi yang negatif kan. Macam-macam lah, ada yang sihir, ada yang macam-macam lah ceritanya.
Jadi itulah sedikit pengalaman saya. Lepas tu cuti sekejap, follow suami ke luar negara. Lepas tu saya masuk semula kerja sebagai penuh pengarah bahagian halal. Sebab tu saya kadang cakap bab halal, bab sijil halal, JAKIM dan sebagainya, sebab ada pengalaman dalam persijilan halal. 2017, hujung tahun 2017 saya resign, saya berhenti kerja lebih kurang dalam hampir 3 tahun lebih ya. Sebab 2018, 2019, 2020 dalam 3 tahun lebih saya dah resign, saya dah buat seperti sekarang. Alhamdulillah. Jadi sebab itu kami hasil pada pengalaman dan minat dan kecenderungan dan keinginan untuk membantu lebih ramai orang, kami dah mula buka klinik kaunseling. Masya Allah. Klinik kaunseling ataupun tempat runding cara, dan kita dah ada kaunselor berdaftar, dan kita inilah langkah pada tahun 2021. Saya nak ada lebih ramai lagi perunding cara ataupun kaunselor yang berdaftar yang sama-sama membantu untuk menyelesaikan seramai mungkin masalah rumah tangga orang di luar sana. Sama ada berdepan buat appointment ataupun melalui telefon ataupun melalui Zoom ke dan sebagainya. Masya Allah. Jadi sahabat-sahabat sekalian, soalan yang pertama kita boleh tengok di page ni. Ini kan pengenalan baru tuan-tuan puan sekalian. Di page pula, di slide yang kita sediakan. Saya bernikah hampir 20 tahun namun tidak dikurniakan zuriat. Ini satu isu dah, nanti kita jelaskan. Soalan saya, boleh tak saya ambil anak angkat? Ini pun satu isu juga. Ada yang kata tak boleh sebab aurat, dan ada yang kata boleh dengan syarat kena, ni belum beli lagi, masih lagi. Boleh dengan syarat kena beri susu. Boleh Ustazah beri pencerahan? Terima kasih. Okey, subhanallah. Soalan ni nampak simple, tapi saya akan jawab dengan detail dan akan buat pecahan supaya semua persoalan yang berkaitan terjawab walaupun tak ditanya oleh petanya. Tak ditanya oleh petanya. Gitu ke tu? Tak ditanya oleh penanya. Saya akan pecahkan supaya kita akan lebih jelas dan terang. Masukkan bab fiqh dan sebagainya. Kebetulan saya pun background fiqh syariah, jadi kita akan kupas dari sudut fiqh juga. Saya bernikah hampir 20 tahun namun tidak dikurniakan zuriat. Jangan banyak pusing, fokus sini je. Saya bernikah hampir 20 tahun namun tidak dikurniakan zuriat. Bayangkan nikah hampir 20 tahun. Kepada tuan-tuan puan-puan sekalian yang diuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan pernikahan yang lama dan tidak dikurniakan zuriat. Yakin dan percayalah, kehendak perancangan Allah itu adalah yang terbaik untuk kita tuan-tuan puan-puan sekalian. Walaupun pada zahirnya nampak seperti kekurangan, nampak seperti sedih, nampak seperti sebuah keluarga yang tak sempurna tanpa anak, tetapi bagi orang mukmin, kan hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, sungguh ajaib, sungguh pelik orang mukmin, orang yang beriman. Sebab semua urusannya baik belaka. Apabila dia diberikan nikmat, lalu dia bersyukur. Apabila dia diberikan ujian, lalu dia sabar. Dan kedua-duanya baik baginya, yang terbaik baginya. Subhanallah, Allahu Akbar. Tuan-tuan puan-puan sekalian, hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mengetahui hikmah ataupun perancangan di sebalik yang kita lalui saat ini. Kita tak tahu sebenarnya dengan apa yang Allah halang yang kita nak itu Allah nak beri apa. Dan kita juga tidak tahu di sebalik apa yang Allah beri sebenarnya Allah nak beri apa pada kita. Jadi dalam isu berkahwin kemudian tak ada anak, ia bukan satu kekurangan. Ia bukan membawa maksud perkahwinan tak lengkap tanpa anak, perkahwinan ini tak sempurna. Saya bukan wanita yang sempurna sebab saya tak boleh mengandung. Suami pula bila cek-cek masalah suami saya tak sempurna, sekian-sekian. Allah ciptakan kita terbaik dan sempurna. Cuma takdir kita berbeza. Takdir kita berbeza tuan-tuan puan-puan sekalian. Dan tugas kita adalah bukan mengubah takdir, tetapi mentadbirkan takdir Allah. Apabila Allah sedang mentakdirkan kita ujian belum dikurniakan anak, bagaimana kita nak tadbir? Bagaimana kita nak uruskan ujian tersebut? Bagaimana kita nak lalui? Subhanallah. Dalam kita sedih tidak dikurniakan anak, ada orang sedang sedih dengan anak-anak yang menguji sabar dia. Ada orang pula sedang sedih dengan ujian tidak ada suami, tuan-tuan puan-puan sekalian, tak ada isteri. Maksudnya semuanya ada ujian masing-masing. Masya Allah. Ini kita tahu, kita faham, tapi kadang-kadang kita kena selalu diingatkan.
Jadi, walaupun hampir 20 tahun namun tidak dikurniakan zuriat, ia ada sebuah pernikahan yang sempurna. Jangan rasa kekurangan, jangan rasa terhina, jangan rasa kita bukan wanita yang sempurna dan sebagainya. Okey, boleh tak saya ambil anak angkat? Saya nak sebut pasal anak angkat ni tuan-tuan puan-puan sekalian. Anak angkat adalah satu sunnah juga kerana Nabi Muhammad SAW. Dah ada belum maklumat dia? Anak angkat Rasulullah. Okey, subhanallah. Boleh tak saya ambil anak angkat? Kan yang bertanya ni. Boleh tak saya ambil anak angkat? Saya nak kupas sebelum saya bagi contoh. Anak angkat ni dari sudut Islam, ia adalah satu amalan yang terpuji. Subhanallah. Dan jangan pula rasa segan bila kita ambil anak angkat. Ada orang kan jumpa saya, dia dukung baby. Anak comelnya. Ustazah, anak angkat je, bukan anak kandung saya. Subhanallah, saya kata hebatnya kamu. Kamu seperti Rasulullah, ada ambil anak angkat. Masya Allah. Kamu seperti Khadijah. Khadijah, ibunda kita pun ada ambil anak angkat. Kamu seperti Sayyidatina Aisyah. Aisyah pun ada ambil anak angkat. Dan ada beberapa orang isteri Nabi yang jadi ibu susuan kepada anak-anak. Akhirnya anak-anak itu menjadi pejuang agama Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Bila sebut pasal anak angkat, ada yang tanya, Ustazah, anak angkat kan kalau saya ambil, sampai tak doa daripada saya? Sebab ia merujuk kepada hadis Nabi SAW. Iza mata bani Adam, apabila mati anak Adam, in qata'u amaluhu illa min salas, akan terputus segala pahala amalannya. Kan bila dah mati, tak ada dah pahala yang masuk. Illa min salas, kecuali 3. Kecuali 3. Yang pertama Nabi sebut sedekahun jariyah, amalan sedekah yang akan sentiasa mengalir pahalanya. Yang kedua, iaitu al-ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Masya Allah, yang kita berikan, kan ilmu yang kita belajar, lepas tu kita ajarkan pula pada orang, kemudian orang itu beramal. Subhanallah, walaupun kita dah meninggal dunia dan orang itu beramal dengan ilmu yang kita sampaikan. Dan dalam bab ini jangan sempitkan maksud ilmu tu. Seorang ibu diajarkan ilmu menguruskan diri sendiri, ilmu kendiri. Subhanallah, sampai tahap anak tu mengikuti, kan, dapat menguruskan, dapat masak, jadi mengamalkan pula ilmu yang ibu ni ajar. Akhirnya dia berkahwin, kerukunan rumah tangga, dapat pahala mengalir. Subhanallah. Okey, ilmu yang bermanfaat dan orang beramal, kita dapat pahala mengalir. Kemudian yang ketiga, wa waladun soleh an yad'ulah, doa anak yang soleh yang mendoakannya. Masya Allah. Jadi ada yang tanya, Ustazah, ini untuk anak angkat ke anak kandung saja ataupun anak angkat boleh juga? Jawapannya, Masya Allah, anak angkat pun termasuk. Saya pernah membaca kalam ataupun pandangan alim ulama yang mengatakan bahawasanya hadis ini bukan hanya anak biologi. Maksudnya anak daripada rahim, anak kandung daripada darah daging. Tetapi dengan cara anak itu, anak angkat ni, anak yang betul-betul diangkat. Bukannya contohnya anak kita ada kawan, makcik ni macam anak angkat lah ni, memang tidur kat rumah hujung minggu ni. Lepas tu sekali-sekali ajak juga kawan baik anak tu pergi berjalan sama-sama. Bila orang tanya, ni siapa? Ni anak. Ni siapa? Ni anak angkat ni. Itu bukan anak angkat betul-betul tu. Itu anak angkat bukan fake lah, tapi itu pada lidah saja, bukan dari sudut syarak. Yang dimasukkan anak angkat ini ialah anak yang mana dibesarkan, diberikan nafkah, kan, tempat tinggal, pendidikan, keselamatan, kan, diberikan nafkah, makan, minum dan sebagainya. Dan ia umpama seperti anak kandung. Tetapi ada perbezaan, Masya Allah. Sudah tentu adalah perbezaan-perbezaan ni. Namun bagi anak angkat ini tetap akan dapat pahala tu. Masya Allah. Pahala tu akan sampai juga. Apabila anak ni besok berdoa dan sebagainya, tak terputus, insya-Allah. Kemudian yang kedua, kita pernah baca hadis Nabi SAW yang mana Nabi Muhammad Nabi Muhammad bersabda, bila di akhirat kelak, masya-Allah, Allahu Akbar. Bila di akhirat kelak ada hamba Allah bertanya, ya Allah, daripada mana banyaknya pahala amalanku? Lalu Allah menjawab, ini adalah istighfar anak-anakmu. Jadi mudah-mudahan siapa yang ambil anak angkat, jangan rasa kekurangan, jangan rasa anak itu kurang. Tak sama seperti kalau anak kandung. Dari sudut agama ia sama, dari sudut sampainya pahala, amalan doa, semuanya insya-Allah sama.
Masya Allah. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Okey, jikalau kita tengok dari sudut sirah, anak angkat ni iaitu Zaid bin Harisah radhiyallahu anha. Masya Allah. Beliau adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biasa dengarkan Zaid bin Harisah. Itu adalah anak angkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya pernah baca sirah dikatakan okey, kita tengok. Asalnya beliau adalah hamba abdi yang dihadiahkan oleh Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid, isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri, kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itu, semasa Zaid bin Harisah masih kecil, beliau pernah dicolik oleh sekumpulan penyamu dalam perjalanan pulang ke penempatan kabilahnya. Masya Allah, dianggarkan usianya pada ketika itu umur 8 tahun. Lalu kemudian telah dijual di pasar Uqas sebagai hamba dan dibeli oleh seorang pembesar Quraisy, iaitu Hakim bin Hizam bin Khuwailid. Hakim kemudiannya menghadiahkan Zaid bin Harisah radhiyallahu anha ni kepada ibu saudaranya, iaitu Khadijah binti Khuwailid. Itu kisah bagaimana Rasulullah dapat anak angkat bernama Zaid bin Harisah. Keakraban Zaid bin Harisah radhiyallahu anha dengan Rasulullah radhiyallahu anhu dengan Rasulullah begitu rapat sehingga orang Mekah menamakannya dengan Zaid bin Muhammad. Sehinggalah turunnya surah Al-Ahzab ayat kelima yang melarang menasabkan nama anak angkat kepada bapa angkat. Itu hukum yang wajib kita tanpa kompromi lah, jangan cari-cari alasan. Anak angkat tidak boleh dibin ataupun bintikan kepada ayah angkat. Selepas Zaid bin Harisah radhiyallahu anha hilang diculik, ibu bapa Zaid bin Harisah radhiyallahu anha pernah cuba mencari beliau merata-rata. Akhirnya apabila telah mengetahui lokasi di mana beliau berada, lantas ibu bapa Zaid bin Harisah radhiyallahu anha terus mengumpulkan sejumlah harta dan segera pergi Mekah untuk menebus Zaid daripada Rasulullah. Tetapi Rasulullah telah memberikan tawaran yang luar biasa kepada keluarga Zaid, di mana baginda menyerahkan keputusan kepada Zaid bin Harisah sama ada beliau ingin kembali kepada keluarganya atau kekal bersamanya. Subhanallah, jika Zaid bin Harisah ingin kembali kepada keluarganya, baginda Rasulullah sedia menyerahkan Zaid begitu sahaja tanpa sebarang tebusan. Setelah pilihan dibuat, Zaid bin Harisah telah memilih untuk tetap tinggal bersama Rasulullah. Dan tindakannya itu tidak menghairankan kedua bapanya kerana Zaid bin Harisah memilih menjadi hamba berbanding memilih kebebasan dan keluarganya. Tapi Zaid bin Harisah radhiyallahu anha ada sebab tersendiri mengapa buat pilihan itu. Kerana bagi Zaid, beliau telah melihat sesuatu yang cukup istimewa pada baginda. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menuju ke Kaabah, berhampiran dengan Hajar al-Aswad seraya berkata kepada orang ramai, "Aku menjadikan kamu saksi bahawa Zaid ini aku anggap adalah anakku. Dia akan mewarisi dariku dan aku juga akan mewarisi darinya." Masya Allah. Apabila melihat keadaan itu, keluarga Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu berasa tenteram dan lega lalu pulang ke kampung halaman mereka. Okey, kisah Zaid bin Harisah ni dikatakan Zaid bin Harisah ini juga adalah anak bangsawan. Bukanlah anak orang fakir miskin dan sebagainya. Cuma Zaid bin Harisah ni dicolek ketika dalam perjalanan macam lanun padang pasir macam itulah. Dicolek kemudian dijual menjadi hamba abdi. Dan akhirnya Zaid bin Harisah dimerdekakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sebagainya, dijadikan anak angkat dan sangat rapat dibesarkan di rumah kenabian. Masya Allah. Ini bukan sekadar anak angkat Rasulullah, juga anak angkat Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Saya pernah membaca satu riwayat, Sayyidatina Khadijah memberikan hadiah anak Zaid bin Harisah ketika ini setelah meninggalkan anak lelaki. Yang pertama meninggalnya anak lelaki yang dicintai, iaitu anak yang pertama Qasim, subhanallah. Kemudian anak yang kedua lelaki juga meninggal dunia, iaitu Abdullah, subhanallah. Sangat sedih kan bila menantikan ya anak lelaki sekian-sekian. Ada dalam tempoh tersebut Sayyidatina Khadijah melihat kesedihan Rasulullah, kemudian menjadikan Zaid bin Harisah sebagai penawar hati, kan, sebagai seorang anak lelaki kepada suaminya. Itulah antara bentuk dan tanda-tanda kasih sayang Sayyidatina Khadijah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Okey, jadi kita dah jawab anak angkat, cuma memang ada perbezaan. Anak angkat tak boleh mewarisi harta, kan, dari sudut faraid, tetapi boleh saja wasiat, kan, boleh wasiat, boleh hibah dan sebagainya, tu tak ada masalah lah. Okey, kemudian kita akan bincang pasal aurat dan sebagainya. Okey, sekarang jawapan. Okey, kita dah ni takdir Allah berbeza. Okey, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha'u yahabu liman yasha' inathan wa yahabu liman yasha' dhukur.
liman yasha dhukur. Subhanallah. Liman yasha dhukur. Au yuzawijuhum zukranan wa inathan wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, dia menciptakan apa yang dikehendaki. Lillahi mulku samawati wal ard. Bagi Allah lah pemilik langit dan bumi. Yakhluqu, dialah yang menciptakan ma yasha, apa yang dikehendaki. Yahabu liman yasha, dan dia memberikan anak lelaki kepada yang dia kehendaki. Ini yahabu, dia memberikan liman yasha, dia memberikan, yahabu ni memberikan anak lelaki liman yasha kepada siapa yang dia kehendaki. Subhanallah. Inathan, liman yasha, minta maaf. Yang pertama ni yahabu liman yasha inathan. Dia memberikan kepada siapa yang dia kehendaki inathan, iaitu anak perempuan. Wa yahabu liman yasha dhukur, dan dia memberi kepada siapa yang dia mahu anak lelaki. Au yuzawwijuhum zukranan wa inathan. Subhanallah. Dan ataupun atau mengundikan mereka kedua-duanya, anak lelaki dan perempuan. Subhanallah. Wa yaj'alu man yasha aqiman innahu alimun qadir. Dan dialah menjadikan sesiapa itu mandul, sesiapa yang dia kehendaki. Sesungguhnya dia maha mengetahui lagi maha berkuasa. Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian, ayat ini sebenarnya menjawab banyak isu, banyak persoalan. Ada yang tanya, Ustazah, salah ke anak saya semua perempuan belaka? Ustazah, salah ke anak saya semua lelaki belaka? Kenapa puan tanya macam tu? Ustazah, anak saya 5 orang lelaki, anak saya 6 orang, 7 orang perempuan, Ustazah. Setiap kali kalau orang tanya, ramainya anak, berapa perempuan, berapa lelaki? Semua perempuan, berapa orang 6? Beranaklah lagi, mana tahu dapat lelaki. Yang lelaki pun sama, beranaklah lagi, mana tahu dapat perempuan. Cubalah tip-tip ni, bagi tip itu lagi ini. Kadang-kadang ibu ni kan, bila dah berturut anak satu jantina ni, punyalah dia tu kan masa mengandung berdoa, meminta, buat tip itu, buat tip ni, macam-macam lah dia cari petua. Sebab apa? Letih menghadap bila anak tu lahir. Oh, perempuan lagi ke? Kau ni tak pandai. Macam-macam lah ayat. Sebenarnya hakikatnya buatlah macam mana tip, buatlah apa-apa pun, tetapi itu semuanya adalah kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Allah lah yang paling tahu hikmahnya. Jadi Allah dah jawablah dalam Al-Quran, dalam surah Asy-Syura ayat 49 hingga 50. Lillahi mulku samawati wal ard. Bagi Allah lah pemilik langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Dialah yang menciptakan apa yang dia mahu. Yahabu liman yasha inazan. Dialah yang memberi kepada siapa yang mahu anak perempuan. Wa yahabu liman yasha udzukur. Dialah juga yang memberi apa yang dia mahu kepada siapa yang dia mahu anak lelaki. Au yuzawijuhum zukranan wa inasan. Ataupun dialah yang memberikan kepada seseorang itu anak lelaki dan anak perempuan. Wa yaj'alu man yasha, dan dia jugalah yang menjadikan kepada siapa yang dia mahu aqiman, mandul, innahu alimun qadir. Tak boleh mengandung sama ada suami yang mandul ataupun isteri yang mandul ataupun kedua-duanya ada masalah. Itu juga kehendak Allah. Itu ada di bawah perancangan kehendak ketetapan Allah. Alimun qadir. Dialah yang maha mengetahui, dialah yang maha berkuasa. Allah paling tahu hikmahnya. Kita bernikah, ada hikmah dia. Kita tak bernikah, ada hikmahnya. Kita dapat anak semua lelaki, ada hikmah. Anak semua perempuan, ada hikmah. Anak lelaki perempuan pun ada hikmah. Mantu tak ada anak pun ada hikmah. Subhanallah. Okey, kita tengok. Berbalik pada persoalan, puan ini bimbang tentang aurat jika beliau mengambil anak angkat. Masya Allah. Perkara yang boleh dibuat bagi menjamin aurat terjaga. Yang pertama, memahramkan anak angkat dengan cara menyusukan bayi angkat tersebut melalui proses cetusan laktasi. Boleh rujuk doktor dan pakar laktasi. Macam-macam cara kaedah. Ada yang melalui pemakanan, ada mungkin melalui suntikan. Adalah kaedah-kaedah moden yang ibu ni tak ada mengandung. Bahkan ada juga yang tak berkahwin, tak apa kan, boleh menyusukan sampai cukup syarat. Meminta adik-beradik perempuan suami atau isteri menyusukan bayi angkat tersebut. Ibu angkat menjaga aurat sebaik umur anak angkat lelaki mencapai usia balik. Subhanallah. Jadi ada 3 cadangan supaya berkenaan dengan persoalan bimbang aurat tadi. Yang pertama, jadikan anak itu mahram.
anak dengan cara menyusukan bayi angkat tersebut melalui proses cetusan laktasi. Nanti kita pergi kepada bab fiqh. Yang kedua, meminta adik-beradik perempuan suami atau isteri menyusukan bayi angkat tersebut. Akhirnya dia jadi anak saudara susuan. Subhanallah. Jadi kalaulah anak itu anak perempuan kan, anak perempuan. Jadi isunya aurat dengan bapa ni lah kalau anak angkat ni. Jadi minta kepada mungkin ada adik-beradik suami supaya menyusukan anak tu. Bila dia menyusukan anak, jadi anak susuan kepada adik-beradik suami kan. Yang perempuan lah, adik-beradik perempuan lah ni. Jadi bila dah cukup syarat, dia jadi anak saudara susuan. Jadi tak aurat lah dengan dia sebagai bapa saudara susuan. Samalah juga dengan isteri ni. Contoh dia ambil anak angkat lelaki. Jadi bila ambil anak angkat lelaki dan dia minta adik-beradik dia menyusukan, jadi anak angkat tu tidak aurat lah, sebab anak tu ada anak saudara susuan kepada isteri. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bila sebut pasal anak susuan ni ada syarat-syarat dari sudut fiqh. Nanti kita tengok. Meminta adik-beradik perempuan suami atau isteri menyusukan bayi angkat. Okey, yang ni. Yang terbaik kita sendirilah yang hasilkan susu tu yang terbaik. Tapi ada orang dia dah buat injection, dia dah makan itu, dia dah buat pre-hormone tapi tetap tak keluar juga susu. Keluar pun sikit contohnya. Jadi yang ketiga, ibu angkat menjaga aurat sebaik umur anak angkat kalau lelaki mencapai usia balik. Ini pun saya jumpa tuan-tuan puan-puan sekalian. Ada beberapa orang yang saya jumpa. Seorang wanita kata, "Ustazah, ni anak angkat saya. Masya Allah," dikenalkan. Dia kata, "Ustazah, ni anak saya tapi dia anak angkat." Budak lelaki tu pun senyum. Dah besar. Tak siap saya. Dah sekolah, dah universiti macam tu senyum. Lepas tu dia kata, "Ustazah, saya tak dapat nak menyusukan dia. Jadi Alhamdulillah start daripada dia balik saya jaga aurat dalam rumah. Sebab bagi saya kalau ambil anak perempuan mungkin susah bagi dua-dua. Susah anak tu, susah juga suami saya. Jadi bila anak lelaki saya seorang je lah yang susah. Masya Allah. Saya pakai tutup aurat sempurna dalam rumah sebab dia adalah anak angkat. Tapi kami ibarat seperti ibu kandung, seperti anak kandung. Anak dia senyum je, Masya Allah. Saya kata hebatnya puan, 24 jam pakai tudung ni. Tak adalah 24 jam dia kata. Dalam bilik tak payahlah kan. Ketika dalam luar apa semua tu. Sebab dah biasa jadi dia okey. Okey. Syarat penyusuan yang menyebabkan anak angkat menjadi mahram. Penyusuan itu berlaku sebelum anak itu berumur 2 tahun qamariyah. Maksudnya kena kira tahun hijrah. Anak yang disusukan itu kenyang sebanyak 5 kali yang berasingan. Bukan kenyang sekali minum susu tu sekali. Budak tu lagi. 2 kali. Dah 3 kali kenyang. Tak kena sekali minum kenyang. Mesti ada ciri-ciri anak tu kenyang kan. Kali kedua kenyang kena 5 kali. Ini mazhab Syafi'i kita. Kena 5 kali kenyang. Masya Allah. Sebenarnya kalau baby yang kecil memang sikit je amount dia kenyang. Kata kalau yang baru lahir tu macam besar biji kacang. Gitu je lah kan. Lepas tu tak payahlah tunggu dia sedawa. Kok budak tu memang jenis tak sedawa. Duk tepuk tak sedawa. Kan sedawa tu angin yang keluar. Tapi kalau budak tu dah tenang, maksud dia dah kenyang lah tu. Berapa amount. Kalau pun misal kata tak erti nak jangka, mungkin kan melalui perahan kan dan sebagainya. Lepas tu doktor kata kalau budak besar ni dalam jumlah ounce ni memang dah kenyang dah ni. Contoh. Okey. Kelebihan menyusukan bayi angkat. Kelebihan paling besar adalah bonding, iaitu ikatan perasaan kasih sayang antara ibu yang menyusukan dengan bayi angkat tersebut. Kebaikan susu ibu seperti memperoleh antibodi. Sebenarnya bila disusukan anak tu kan, anak angkat tu dia jadi macam darah daging dia juga. Sebab susu itulah yang akan membentuk kan darah daging dia. Automatik lah. Walaupun dia bukanlah daripada rahim, tetapi daripada hasil susu tu juga akan membentuk darah dan daging. Anak tu membesar dan sebagainya. Jadi sudah tentulah bonding tu memang rapat. Kebaikan susu ibu seperti memperoleh antibodi. Rasulullah SAW juga mempunyai ibu susuan. Antara yang paling diingati oleh semua adalah Suwaibah dan Halimatus Sa'diyah. Jadi kita tak perlu pun rasa macam bila ibu susuan, anak susuan macam satu benda yang tak menyeronokkan dan sebagainya. Sebab Rasulullah sendiri adalah anak susuan kepada Halimatus Sa'diyah dan juga Suwaibah Aslamiyah. Masya Allah, Allah Akbar. Inilah sikit perkongsian ni. Susu ibu titisan emas dia ada ganti kan, ada air, ada protein, ada laktosa, ada enzim, ada mineral, vitamin, oligosakarida, antibodi, hormon dan faktor tumbuh besar, asid lemak, banyaklah.
Okey, contoh anak susuan zaman Rasulullah. Okey, Ummu Salamah pernah meminta Ibu Hasan Al-Basri untuk pergi ke satu tempat, dan ketika itu Hasan Al-Basri masih kecil. Beliau kemudian menangis meminta susu dan pada waktu itu tiada siapa melainkan Ummu Salamah. Ummu Salamah mengambilnya lalu menyusukan Imam Hasan Al-Basri. Subhanallah, air susu daripada wanita mulia Ummahatul Mukminin mengalir masuk ke dalam tubuh Imam Hasan Al-Basri yang menjadikan beliau insan yang sangat hebat. Masya Allah. Itulah sejarahnya, kita boleh tengok. Isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam Ummu Salamah juga pernah menyusukan seorang ulama yang hebat, iaitu Imam Hasan Al-Basri. Kita tahu Imam Hasan Al-Basri ni dia adalah di kalangan At-Tabi'in, tak sempat jumpa Rasulullah tapi sempat jumpa sahabat Nabi. Bahkan sempat menyusu dengan salah seorang Ummahatul Mukminat, iaitu Ummu Salamah. Masya Allah. Okey, anak angkat juga layak untuk menerima wasiat dan juga hibah dari ibu bapa. Namun begitu, bapa angkat tidak boleh menjadi wali. Ini jelas, bapa angkat tidak boleh menjadi wali kepada anak tersebut. Subhanallah, dilarang. Okey, ibu bapa angkat risau siapa akan mendoakan mereka nanti. Okey, soalan ni kita dah jawab tadi. Inilah hadis yang kita baca. Masya Allah. Sebagai ulama mengatakan doa anak yang soleh itu bukan saja dari anak kandung, malah anak angkat juga. Itu anak angkat yang dijaga dengan baik, dibesarkan dengan kasih sayang, dinafkahi secukupnya dan dididik sehingga besar. Jadi ibu bapa angkat sekalian jangan khawatir, insya-Allah doa anak angkat itu sampai untuk kalian. Okey, istighfar anak buat ibu bapanya. Masya Allah. Ini hadis riwayat Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allah azza wa jalla la yarfa'u darajah lil 'abdi salih fil jannah. Fayaqul ya Rabbi ana li hadha. Fayaqul bi istighfari waladika lak. Yang bermaksud, sesungguhnya Allah akan mengangkat darjat bagi seseorang hamba yang soleh di syurga. Maka dia berkata, wahai Tuhan, dari mana yang aku dapat ini? Allah berfirman, dengan istighfar anak kamu kepadamu. Subhanallah. Kita kan walaupun tak niat, tuan-tuan puan-puan sekalian, contohnya bila istighfar, ya Allah istighfar ni untuk mak ayah, tak niat pun tak apa, tuan-tuan puan-puan sekalian. Seorang anak bila dia istighfar, bila dia buat amalan soleh, sebab apa ibu bapa ni, walaupun bapa bukan ibu bapa yang ngajar direct, mungkin bukan ibu bapa lah yang ngajar direct istighfar ya, jangan lupa istighfar, amalkan istighfar. Ibu ni orang kampung, pergi menoreh, bapa pun orang kampung, kan tak reti nak ngajar anak, basic-basic bab semayang macam tu lah. Anak tu pergi sekolah, tapi sebab ibu ayah ni lah yang besarkan, ibu kandung ke, ibu yang angkat ke, yang besarkan anak, yang didik anak, yang menyekolahkan anak. Subhanallah, hasil daripada titik peluh pengorbanan tu, Allah angkat kedudukan ibu bapa yang umpama ini, cari rizki yang barakah, yang halal kerana anak-anak ni. Masya Allah, tuan-tuan puan-puan sekalian, apa yang akan berlaku ialah di akhirat kelak ibu bapa ni dia naikkan darjat. Bila ditanya, ya Allah daripada mana ni pahala banyak ni, kenapa darjat ni naik ni? Ini adalah kerana istighfar anakmu. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, sebagai ibu ayah, dalam kita mendidik anak, jangan pernah jemu. Walaupun dekat dunia kita tak nampak hasil, kalau kita tengok bang anak kita ni tak tahulah, masing-masing kerja biasa, makan pun tak lepas bang. Ramai ibu bapa yang kadang-kadang bercakap macam itulah depan saya. Ustazah, nak harap anak pun diorang pun tak lepas. Tak boleh nak harap, semua kerja-kerja biasa je. Kerja pun kadang-kadang minta tolong dengan kami lagi ni, dengan saya lagi. Saya kata mungkinlah makcik, dekat dunia makcik tak boleh nak tumpang. Kan mungkin kat dunia macam rasa tak lepas, tak ada apa-apa anak ni beri. Tetapi membesarkan anak, hakikat sebenarnya adalah untuk bahagian akhirat kita. Sabar, terus ikhlas. Janganlah kita mengungkit sebagai ibu ayah. Terus saja mendidik sebab hasil tu Allah yang beri. Kalau kita harap hasil habuan dunia, ia tak setimpal dengan pengorbanan kita. Kalau kita nak hasil dan balasan di dunia, dia tidak setimpal dengan sakit kita mengandung dan melahirkan. Tak setimpal sedikit pun. Yang selayaknya membalas segala pengorbanan ibu ayah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mungkin di akhirat kelak kita akan berbahagia, kita akan dapat masuk syurga daripada apa yang pengorbanan kita dah buat pada anak. Dan itu jauh lebih berbaloi daripada hasil yang kita dapat di dunia. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi insya Allah anak angkat juga akan dapat amalan doa Nabi Zakaria, Rabbi la tadharni fardan wa anta khairul warisin. Subhanallah. Ya Tuhanku, jangan kau biarkan aku hidup seorang diri dan engkau lah waris yang paling baik.
Rabbi la tadharni fardan wa anta khairal warisin. Ini doa Nabi Zakaria, ya Allah, supaya memberikan zuriat. Okey, ada orang yang tanya kan doa nak dapat zuriat, nak dapat anak. Tak dapat anak, subhanallah. Tapi janganlah pula kan bila dah doa, Ustazah saya dah baca 1000 kali sehari Ustazah, dah setahun tak ada pun Ustazah anak. Ustazah saya tak baca, saya dah baca gini-gini. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Allah dah janji di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, apabila hamba-Ku bertanya kepadamu wahai Muhammad, katakanlah ini qarib, aku sangat dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an, aku pasti memakbulkan permintaan hamba-Ku apabila dia meminta. Itu janji Allah. Adakah Allah mungkir janji? Tidak. Allah takkan mungkir janji. Allah tidak lemah dalam menunaikan janji. Namun Allah mengikat dengan syarat falyastajibu li, maka taatilah segala perintahku, tinggalkanlah laranganku. Wal yu'minu bi, dan beriman, yakinlah kepadaku. Berimanlah kepadaku. Jadi tuan-tuan puan-puan sekalian, bagi orang sampai akhir hayat dia memang tak ada anak, umur 60 apa semua tak ada anak. Lepas tu dia bertanya, Ustazah saya doa tak berhenti, saya minta dengan Allah dikurniakan anak, akhirnya Allah tak berikan saya anak, tak berikan anak lah. Kemudian saya buat macam-macam air tawar, buat perubatan sana sini Ustazah. Kemudian saya pergi Mekah, depan Kaabah, tempat-tempat mustajab semua saya buat. Saya kata, puan kena yakin Allah makbulkan doa puan. Cuma Allah makbulkan doa kita bukan dengan kehendak kita, kadang-kadang dengan kehendak Allah. Mungkin kehendak Allah anak yang puan mohon itu ketika di syurga. Subhanallah. Puan kena yakin puan akan dapat anak. Mungkin tidak di dunia, tapi pasti yakin Allah akan berikan di syurga. Subhanallah, Allahu Akbar. Dan mungkin kan puan rasa macam puan tak ada anak, tetapi puan ada anak saudara. Saya nak sebut pasal anak saudara ni. Tuan-tuan puan-puan sekalian, Sayyidatina Aisyah pernah tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, semua orang ada laqab. Semua orang ada gelaran ya Rasulullah. Semua orang ada gelaran. Zaman orang Arab ni dia letak nama gelaran adalah berdasarkan nama anak. Contoh Ummu Salamah sebab anaknya nama Salamah. Anak lelaki tu anak lelaki sulung. Biasa gelaran ni akan ambil nama anak lelaki sulung. Kalau anak pertama, kedua, ketiga perempuan, anak keempat barulah lelaki pun ambil nama anak lelaki. Dia bukan ambil nama anak sulung. Kan? Sebab itu Rasulullah dipanggil Abul Qasim, bapa kepada Qasim, sebab anak pertama lelaki iaitu Qasim. Jadi saya Aisyah kata semua orang ada laqab. Macam tu lah, tapi aku tidak ada. Aisyah kata sebab aku tak ada anak kan. Jadi aku tak ada ya Rasulullah. Rasul kata kamu adalah Ummu Abdillah. Rasul pujuk saya dengan Aisyah. Jadi siapa yang diuji tidak ada anak, lihatlah ibunda kita Aisyah, seorang wanita yang sabar, tenang, tabah. Lalu dengan masa yang ada kan tidak disibukkan dengan urusan anak, Sayyidah Aisyah telah memperhambakan dirinya di jalan ilmu, menjadi pakar bahasa, pakar syair, pakar tafsir Al-Quran, pakar hadis. Jadi kita yang tidak ada anak ni kan diuji Allah yang tidak ada anak, mungkin kita pun boleh luangkan masa sebagai ibunda kita mula menghafal hadis, hafal Al-Quran, dan sampai satu ketika kita rasa itu jauh lebih nikmat berbanding ada anak. Lalu kita tengok, Masya Allah sibuk ya, lepas anak uruskan cucu pula ya. Ada orang sampai ketua kan, lepas dah anak besar jaga cucu pula, sampai tak sempat pergi mengaji, tak sempat itu. Lepas tu dia pula yang tua dan keadaan tidak ada anak, apatah lagi cucu. Lalu dia kata, Ustazah subhanallah, makcik dulu sedih tak ada anak, tengok orang ada anak, tapi bila dah usia tua ni makcik merasakan kemanisannya. Saya tanya kenapa makcik rasa manis? Subhanallah Ustazah, makcik dapat hafal banyak surah-surah Al-Quran, bahkan surah-surah besar. Saya rasa jadi kagum. Ialah makcik tak disibukkan dengan anak, jadi makcik sibukkan hadir majlis ilmu, masuk kelas hafazan. Kemudian Alhamdulillah makcik hafal banyak hadis-hadis Nabi. Makcik ada masa sekian-sekian. Mungkin itulah walaupun 20 tahun rasa sedih apa semua, nak sampai peringkat betul-betul redha Ustazah lama masa. Sekali tengok orang, anak orang, terus rasa pedih hati Ustazah. Terus rasa tertanya-tanya, kenapa Allah tak kurniakan aku anak? Aku tak cukup baik ke? Aku jahat ke? Kenapa ya Allah? Aku solat, aku sini. Tertanya-tanya Ustazah. Kan bila kumpul adik-beradik semua ada anak, kita tengok. Bila orang tanya anak berapa orang, malu nak jawab. Bila orang tanya cucu dah ada berapa orang, sebab saya dah tua kan, tak ada cucu bahkan anak. Jadi Ustazah,
Ujian ni memang dilalui sepanjang hayat Ustazah. Bukan kata bila dah ditanya tu ala biasa tiaga biasa, tak. Dia bukan ala dah biasa dah tak rasa apa. Tak Ustazah, perit tu sentiasa ada. Tapi yang saya rasa manisnya adalah Allah berikan saya peluang dapat pahala sabar tu setiap hari. Setiap hari tu peluang sabar tu Allah beri. Sebab mata saya ni selalu melihat bila kita pergi keluar, bila ni selalu melihat. Dan bila tengok cerita TV ke apa, bila tengok budak-budak, jadi saya dapat pahala sabar sepanjang tu. Saya kata hebatnya puan. InsyaAllah mudah-mudahan puan akan dipanggil masuk ke pintu babus sabr, iaitu pintu sabar. Yang mana Allah berfirman dalam Al-Quran, Salamun alaikum bima sabartum, salam sejahtera ke atas kamu disebabkan sabar kamu di dunia. Allah berfirman lagi, Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya pahala sabar itu tanpa hisab. Masya Allah. Hebat puan, menghimpun pahala sabar begitu banyak. Saya pernah jumpa pasangan muda tapi dah kahwin lebih kurang 8 tahun macam tu, tidak dikurniakan anak. Dia datang galeri, senyum je isi dia, senyum. Lepas tu suami dia pun senyum. Saya tanya, berapa tahun nikah? Macam 5-6 tahun macam tu lah kan. Lepas tu biasalah kita tanya, apa ni dah ada anak belum? Sebab tengok dia berdua kan, kami belum dikurniakan anak Ustazah. Lepas tu si isi pun kata, Ustazah, saya syukur, Alhamdulillah Allah beri saya cukup. Cukup, maksud kamu cukup apa? Walaupun saya tak ada anak, tapi Allah beri saya rasa cukup. Rasa cukup tu Ustazah sangat manis dan sangat mahal. Saya pun kata, cuba kamu jelaskan. Suami duduk sebelah, suami senyum. Dia kata, ya Ustazah, saya ingat dulu bila ada anak barulah cukup, kan? Baru cukup, baru sempurna. Tetapi bila minta dengan Allah, minta redha, minta sabar dengan Allah, Allah berikan rasa cukup dalam hati. Sehingga kan saya rasa it's okay pun kalau tak ada anak. Tak apa, kita boleh bahagia dengan cara sendiri. Jadi bila orang tanya-tanya tu kan, saya senyum je. Sebab orang yang bertanya dia rasa saya kekurangan. Saya pula rasa saya tak kekurangan, saya sempurna je. Jadi sebab dia tak berada di tempat saya tak marah pun dia tanya. Orang cakap kesian ke, orang cadang-cadang tu. Tapi suami saya tahu sebab rupanya isi ni sakit. Sakit yang sangat, sakit yang menghalang untuk mengandung. Tak dibenarkan doktor mengandung. Lepas tu suami pun kata, saya redha Ustazah. Dan Allah bagi saya pun rasa cukup dengan apa yang ada. Cukup dengan isteri yang saya yang sakit. Cukup isteri saya tak boleh mengandung. Kalau dia mengandung memang bahaya nyawa dia Ustazah. Jadi Allah beri saya rasa cukup. Rasa cukup itu paling mahal. Kita tak perlu pun untuk, kalau kita letakkan rasa cukup pada benda, memang takkan cukup. Walaupun kita dah ada kereta yang baik, tapi sebab kita rasa kita ada kereta impian kita yang lain, kita tak rasa nikmat dengan kereta ni. Tapi kalau Allah bagi kita rasa cukup, subhanallah, walaupun kereta tu buruk kecil pun kita rasa cukup, kita akan bahagia. Dan tak menghalang pun untuk beli kereta lain, silakanlah. Subhanallah. Jadi ada orang-orang yang begini, Masya Allah. Dan ada lagi lah, saya jumpa ramai orang kahwin dah 20 tahun tak ada anak. Saya kata, macam mana lalui ujian tak ada anak? Dia kata, Ustazah, kami berdua sibukkan majlis ilmu. Kami suka pergi majlis ilmu, walaupun jauh Ustazah travel untuk majlis ilmu. Saya kata hebatnya. Dia duduk sembang, pergi ke Pahang, pergi ke Kedah, pergi ni. Kata semata-mata, Ustazah Alhamdulillah, kau dengar ada syekh hebat, ada guru daripada luar negara. Kami pergi, kami bermalam, kami berdua saja. Jadi kami memperhambakan diri di majlis ilmu Ustazah. Dan subhanallah, ilmu itu sendiri memberikan kecukupan kepada hati kami. Sehingga kan kami tak rasa pun, maksudnya kalau orang dah mula bertanya dan sekian orang kerap bertanya, ahli keluarga bertanya, kami senyum. Senyum itu sebab apa? Dengan apa yang ada kami sangat bahagia. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Ini memanglah, kan tajuk kita soal jawab masalah rumah tangga. Tapi ini isu besar sebenarnya, ramai orang diuji tak ada anak. Kalau dia tak pandai divert, tak pandai uruskan takdir Allah, tak mentadbir takdir Allah ini dengan baik, dia akan jadi trauma, tak nak jumpa orang, kemurungan, kan? Suami isteri boleh bercerai-berai, sekian-sekian. Bila suami nak nikah lain, sebab isteri ni tak ada anak, tak boleh mengandung, doktor kata mandu dan sebagainya, konflik yang lain pula timbul dan sebagainya. Nanti kalau sempat kita bincangkan isu tu. Okey, ini doa Nabi Zakaria ketika meminta anak. Rabbi, wahai Tuhanku, la tazarni, janganlah biarkan aku fardan, keseorangan, wa anta khairul warisin, dan engkaulah sebaik-baik, engkaulah waris yang paling baik. Maksudnya, janganlah ya Allah biarkan aku sendiri mati meninggal dalam keadaan tak ada waris.
Engkau lah sebaik-baik waris, yang memberi waris dan sebagainya. Jadi akhirnya Nabi Zakaria dikurniakan anak. Masya Allah. Sama juga dengan doa Nabi Ibrahim dalam surah As-Saffat ayat ke-100. Itu juga doa Nabi Ibrahim untuk memiliki anak. Rabbi habli minas salihin. Surah As-Saffat ayat 100. Wahai Tuhanku, kurniakanlah bagiku zuriat keturunan yang soleh. Subhanallah, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya umur 80 lebih, Allah kurniakan Nabi Ibrahim salam anak. Tuan-tuan, puan-puan sekalian, Masya Allah. Kita tengok sikit lagi. Ini doa supaya dapat anak yang soleh. Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami pasangan kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ini doa yang masyhur kan untuk dapat supaya anak yang soleh. Mengambil anak angkat adalah perlakuan yang terpuji, lebih lagi jika anak angkat itu adalah anak yatim. Masya Allah. Hukumnya adalah harus dengan mengambil kira keperluan emosi pasangan yang tidak mampu memilih zuriat sendiri, merasai bagaimana membesarkan anak dengan tangan mereka sendiri. Masya Allah. Jadi, okey, sekarang kita duduk. Saya nak, sebab mesti ramai orang tanya aurat ibu susuan ni, kan? Macam mana? Siapa mahram ni? Okey, subhanallah, sahabat-sahabat sekalian, boleh tukar. Bila ditanya tentang siapa mahram bagi ibu susuan dengan anak susuan, siapa mahram? Okey, sebab soalan ni bila kita bincang, dia akan timbul tentang kalau kita susukan anak, siapa yang jadi, ataupun kita bayang kita adalah ibu anak susuan, kan? Subhanallah, kalau kita bayang kita adalah anak susuan, jadi siapa mahram kita? Okey, yang pertama, Masya Allah, kalaulah kita anak perempuan, kan? Okey, jadi yang pertama, kalau kita sebagai anak perempuan, yang mahram kita adalah bapa susuan lah kita panggil, iaitu ibu susuan. Lepas tu dia nikah, ada suami kan. Jadi kita dengan ibu susuan, kita perempuan sama perempuan memang tak aurat lah. Tapi dengan suami ni, suami ibu susuan, dia panggil macam bapa susuan, maka tak aurat lah. Okey, kemudian pergi pula kepada kalaulah dah kahwin dengan suami, abang lelaki ipar, kemudian susah sikit lah nak ni. Kemudian bapa susuan. Ini apa ni? Bapa, ibu, suami. Okey, faham dah. Okey, kemudian kalaulah kita pula sebagai wanita ada anak susuan, Masya Allah. Kita pula, okey. Perkara yang haram kerana penyusuan menjadikan hubungan kekeluargaan antara anak susuan dan keluarga ibu susuan. Hubungan ini memberi kesan dalam mewujudkan golongan yang haram dikahwini. Yang pertama, ibu dan ke atas. Ibu susuan, nenek, moyang, ke atas. Kemudian anak perempuan dan ke bawah. Okey, anak perempuan dan ke bawah, maksudnya keturunan kita lah. Ibu dan ke atas, anak perempuan dan ke bawah. Saudara perempuan seibu sebapa, seibu sebapa ibu, saudara sebelah bapa dan ibu saudara sebelah ibu, sekalipun jauh hubungan persaudaranya, anak perempuan kepada saudara lelaki, dia macam anak kandung. Kalau boleh sebutkan, dia macam anak kandung bila dah jadi anak susuan. Hubungan itu apabila wujud hubungan kekeluargaan disebabkan penyusuan, maka golongan yang sama daripada susu jalur ibu susuan juga haram dikahwini. Sebagaimana yang diketahui, hubungan keturunan menyebabkan haram perkahwinan. Suami haram berkahwin dengan ibu mertua dan anak tirinya. Seorang lelaki haram berkahwin dengan ibu tirinya juga dan juga menantunya. Okey. Subhanallah, justru jika hubungan kekeluargaan adalah sebab susuan, maka hukumnya haram perkahwinan. Sama ada dengan hubungan keturunan, oleh itu suami haram berkahwin dengan ibu susuan kepada isinya. Ya, sebenarnya adalah carta ni, tuan-tuan puan-puan sekalian, ada cartanya. Okey, kita ada buat carta. Nanti kita akan share, tuan-tuan puan sekalian. Habis live ni kita dah habis dah, kita jawab satu soalan je. Setiap kali live masalah rumah tangga, soalan masalah rumah tangga, kita akan buat satu live. Dan selepas habis live, Masya Allah, selepas habis live, kita akan postkan.
kita akan postkan jawapan kita di page dan juga di Instagram. Jadi follow page, tengok jawapan yang kita berikan secara bertulis tentang soalan ni. Nota-nota ni semua kita akan beri. Kemudian kita akan beri juga carta ni. Nanti boleh tengok carta. Contoh sebagai anak lelaki, kalaulah kita sebagai anak susuan dengan ibu susuan tu kita, dan juga adik-beradik lelaki perempuan tu tak aurat. Kemudian dengan siapa lagi, kemudian kalau kita pula bapa susuan, anak susuan tu anak sekian anak lelaki, anak perempuan. Ada carta ni yang dikeluarkan oleh Badan Pembangunan Insan. Subhanallah. Okey. Nanti insyaAllah, sebab benda ni kena tengok sendiri baru faham. Saya nak jelaskan nanti macam ulang-ulang. Kalau sebut saja tu tak faham, memang kena tengok carta ni. Masya Allah, Alhamdulillah, Subhanallah, tuan-tuan puan-puan sekalian. Mudah-mudahan slot kita yang pertama tentang masalah rumah tangga ini kita dapat teruskan di masa akan datang. Kami sedang menyusun jadual untuk hari-hari yang ditetapkan. Pada hari apa, setiap minggu mesti ada satu hari Ustazah ada slot soal jawab masalah rumah tangga, ataupun soal jawab isu rumah tangga. Kita letak isu lah. Soal jawab isu rumah tangga, kita akan pick up satu soalan dan kita akan jawab dengan detail, dengan teliti. Jadi subhanallah, terima kasih kepada semua. Mohon maaf salah dan silap. Mudah-mudahan bermanfaat untuk dunia dan akhirat. Kalian adalah sahabat dunia akhirat saya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Subhanallah, ada yang kata Sabah hujan lebat. Kita doakan sebenarnya sahabat kita di banjir masih lagi sangat memerlukan. Dan kami hujung minggu ni memang ada turun lagi ke Pahang. Sabah banjir, Sarawak banjir. Kita pun hantar bantuan juga di sana. Allah Akbar, tuan-tuan puan-puan sekalian, sahabat-sahabat kita tolonglah melalui apa yang terdaya, doa, kewangan dan sebagainya. Dan setiap sumbangan anda berikan tu kami manfaatkan dan kami salurkan kepada yang memerlukan. Masya Allah. Okey, saya juga sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi soalan yang tuan-tuan puan tanya tu jangan bimbang, kita akan jawab. Sebab saya tengok ada yang tanya tadi di ruangan komen. Kami simpan soalan tu, kami simpan. Kami akan tengok, kita ada admin yang membantu, ramai yang bantu. Masya Allah, nota hari ni dibantu oleh Puan Safura selaku kaunselor. Kemudian dibantu juga oleh Akila dan juga Ustazah Akila dan juga Ustazah Husna. Terima kasih, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah Wal-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim.